من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 98. Petok atas sekali. Petok atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa alla yaqdiya hajatahu fi ma'in mubahin rakidin ma lam yastabhir wa mutahaddathin ghairi mamlukin li ahadin wa tariqin wa qila yahrumu takhawwutu fiha wa tahta musmirin bimilkihi au mamlukin ulima redha malikihi wa illa haruma. Terjemah dia, hendaklah tidak melakukan wa alla yaqdiya, ni atau pada yang dahulu lagi lah, atau pada kata wa yundabu lidakhil qala ay yuqaddima, atau atas itu ay yuqaddima alla yaqdiya wa alla yaqdiya ay wa yundabu alla yaqdiya hajatahu, dan disunahkan bahawa tiada qada hajat ia seseorang. Ada mahu dengar, hendaklah sunat tidak melakukan buang air. Buang air ni dua-dua dah. Buang air besar, buang air kecil lah. Ke buang air ni pergi pada buang air kecil je. Ini makna buang air besar dan juga buang air kecil. Hendaklah tidak melakukan buang air, ni terjemahan dia ni, di perairan umum yang tidak mengalir, lagi pula tidak menyumber terus. Ni terjemahan dia. Hendaklah tidak melakukan buang air, makna sunat bahawa tidak qada hajat, sama ada buang air kecil ataupun buang air besar, di perairan umum yang tidak mengalir, di perairan umum, fi ma'in mubahin, pada air yang haruh. Mana apa air yang haruh ni? Air yang bukan milik orang. Mana air sungai gitulah. Air yang bukan milik siapa-siapa, yang bukan milik siapa-siapa. Pada ni ataupun milik dia sendiri, termasuklah juga.
milik dia sendiri. Yang tidak mengalir, cuma begitu. Raqidin, yang tenang. Dia mau dengar yang tidak mengalir, yang hak sini raqidin, yang tenang, yang tidak mengalir lah. Makna air ni bukan air kepunyaan siapa-siapa. Sama ada tidak ada punya siapa-siapa, ataupun hak dia. Contohnya tasik. Tasik tu air tenang, bukan air yang berlari. Pada ni air raqid, air yang tenang. Al-jari, air yang berlari. Air yang jari ni air sungai. Air sungai. Ini cerita air yang tenang, umpama air tasik. Air tasik ni haruna ni bukan milik siapa-siapa. Kalau milik orang, pergi kencing situ jelaslah haram. Air mubah ni air yang harus, mana bukan air milik siapa-siapa ataupun air milik dia. Tasik tu dalam kebun dia. Ada tasik dalam kebun dia. Macam dia buat apalah, macam orang belikan kan, lama-lama tak jadi, akhir jadi air tasik gitu je. Disunatkan bahawa tidak tidak qada hajat dalam air tu, walaupun air tu banyak sekalipun. Kalau qada hajat dalam tu, hukumnya makruh. Pandai ni. Air yang tidak mengalir ni air yang tenang. Adapun kalau air itu mengalir, air itu air yang mengalir, air sungai tu air mengalir. Hak tu ni tidak dimakruhkan, melainkan jikalau air itu sedikit. Kalau air itu tenang, banyak ke sedikit, makruh kita qada hajah di dalam tu. Kalau air itu, walaupun air itu banyak sekalipun, kalau air itu mengalir macam air sungai, tapi air tak banyak, macam ni apa, hak alur kecil-kecil tu, carok apa? Bukan panggil carok ke apa? Hak jenis sungai, bukan sungai lah, dia panggil alur tak, dia panggil hak kecil-kecil tu lah. Sungai ni hak besar, mana air tak banyak, air sedikit sahaja. Kalau air yang mengalir, kalau air tu sedikit makruh, kalau air tu banyak tidak makruh. Pada ni. Tapi kalau air tu air yang tenang, tidak mengalir, itu makruh semata-mata walaupun air tu banyak. Air yang tenang ni, yang makruh qada hajah di dalam, lagi pula tidak menyumbur terus. Siapa Indonesia sini? Tak terjemah dia tu. Lagi pula tidak menyumbur terus. Malam yastabhir. Malam yastabhir ni selama tidak dibilang banyak seperti laut. Ya, bahrun tu laut. Malam yastabhir ni selama tidak dibilang air tu melaut. Kau panggil apa? Melaut. Yang banyak seperti laut. Tasik besar. Tasik besar. Itu tak makruh. Ada ni. Air tenang, air tak mengalir, tapi tasik tu besar, air tu melaut contohnya, tidak lagi dimakruhkan. Pada ni. Ni air tenang ni. Tapi air haruh mana apa ni? Bukan milik siapa-siapa. Ataupun milik dia, sama hukum lah. Jangan milik orang tak boleh tu.
Dia pagar molek-molek, kita masuk kawasan dia tu pun tak boleh dah. Kita pergi qada hajah di dalam air yang bertakung tu, air tenang tu. Tembok di dia lah. Tu tak boleh, tu haram. Ni air mubah, air harum, bukan milik siapa-siapa ataupun milik dia. Tapi kalau air tu air yang tenang, yang tidak berlari, dimakruhkan qada hajat di situ. Sunat bahawa tidak qada hajat. Tapi kalau qada hajat makruh. Sini sunat bahawa tidak qada hajat pada air yang harum, yang tenang. Walaupun air itu banyak sekalipun, selama tidak melaut. Disunatkan tidak qada hajat. Kalau qada hajat makruh. Walaupun air itu banyak ni dukhulah lah, selagi tidak melaut. Tapi kalau air itu air yang berlari macam air sungai, kalau air berlari itu banyak macam air sungai, tak apa, tu tak makruh. Kalau air berlari itu sedikit, sedikit tu makruh. Mana air sungai tu, mana kau terapung lah kawan tu, dah air sedikit je mengalir, tu sedikit makruh. Tapi kalau air banyak tak makruh. Melainkan sebelah malam. Sebelah malam makruh juga. Walaupun air banyak sekalipun. Kenapa? Kerana air sebelah malam adalah ma'wal jin, tempat jin situ. Belah malam jangan. Walaupun air banyak sekalipun, walaupun air berlari sekalipun, tetap dimakruhkan. Sebab apa? Sebab sebelah malam ni tempat jin. Pada ni. Ni bicara dululah ni. Qada hajah dalam air sekarang ni. Jangan faham air tenang ni air dalam mangkuk tandas tu. Tu tak ada kena-mengena tu. Jangan gihura gitu pula. Sunat bahawa jangan qada hajah pada air yang harum, yang tenang. Contohnya air yang ada dalam mangkuk tandas. Itu bukan tu. Air dalam mangkuk tandas tu untuk mengelak bau busuk naik ke badan ni. Dulu orang tak pandai dulu. Orang tak faham. Kenapa ada air situ? Ada air kan payah kan, kadang-kadang dia mengerci. Kalau tak ada air, barulah comel. Ada satu tempat tu yang tukang buat tandas tak pandai. Air tak ada di tandas tu. Air tak ada. Lepas tu macam mana? Busuklah tandas dia. Sebab najis di bawah tu akan naik bau sampai kepada bilik tandas dia tu. Jadi air tu lah, air tu atau air untuk menghalang bau najis dalam tangki tu naik kepada rumah dia. Bukan air tenang tu. Ni air kot luar, tu ada kena-kena tu. Air kot luar, qada hajah dalam air. Mana kalau air tu tenang, walaupun banyak sekalipun, makruh kita qada hajah di dalam tu. Melainkan kalau banyak yang melaut, barulah tidak dimakruhkan. Adapun kalau air tu air yang mengalir, air yang berlari, kalau air tu tidak banyak, maka makruh. Kalau air tu banyak, tidak dimakruhkan, melainkan sebelah malam. Malam makruh juga. Dia qada hajah. Kalau kita kata sungai lah, sungai, air yang mengalir, sungai. Ni biasa saya ceritalah. Ni bukan di tempat kita lah, di sebelah sana, sebelah Thailand. Dibuat tandahnya, dibuat ni lah, dibuat gerai tepi sungai. Qada hajat situlah, jatuhlah sungai. Tapi masalah gerai dia tu, tempat dibuat tandah tu bukan sebelah bawah, sebelah atas. Sebelah atas, bukan sebelah bawah. Sebab sebelah bawah tu tak ada kawasan boleh buat. Sebelah atas je boleh buat. Padahal dia nak kena ada kawasan juga. Tak ada kawasan tak boleh buat. Jadi dibuat belah atas. Pada ni kita turun ke sungai, turun sebelah bawah. Lepas tu orang yang duduk dalam tandas tu, kat tepi sungai tu, belah atas. Bukan belah bawah tu. Tapi sungai ni sungai besar lah. Sungai besar, sekejap je. Tukang makan dia ada. Tukang makan dia adalah ikan makan sekejap habis lah. Pada ni
Ikan tu suka makan dia nya. Tapi persoalannya belah atas. Kadang-kadang kita nak naik selepas mandi tu, dia lalu kat depan. Sabarlah, biar dia lalu dulu. Akad tabik hormat. Pada ni, jangan lawan dia, jangan lawan. Dia lalu depan kita tu. Tabik hormat. Okey, lalu kena berhenti. Pada ni. Lepas tu najis ke tak? Najis kawasan berubah tu. Oh, kau jauh ni tak najis. Sebab tak berubah air banyak. Tapi dia boleh lalu kat depan tau. Boleh lalu kat depan. Apa? Ikan makan tak habis. Dia tak ada. Kalau orang Malaysia di tempat gitu tak jadi. Kita kena jadi orang mereka jugalah. Jangan malu-malu. Malu nak kau hajat situ, jangan malu. Hak pergi ngosek pun ada pergi ke bawah dia tu. Pergi ngaca. Ke bawah tu pun ada tu. Ngosek. Jangan mari. Dia di tepi sungai tu ada telaga. Ada telaga. Telaga dia cukup jernih. Tapi air dia melekit. Mana ni? Air dia melekit. Kalau kita mandi ni macam tubuh kita ni macam ada apa selapuk apa panggil. Tubuh kita ni macam ada minyak tubuh kita. Air jernih. Tapi dia air tu jadi melekit, bau dia tak jadi. Tak boleh mandi. Kok mana pun kena mandi sungai. Ada ni. Nak naik bilah air tu. Tak boleh bilah air tu. Air jernih tapi dia melekit apa? Macam ada selapuk di tubuh kita ni. Memang asal tak turun sungai, mandi situ tak boleh mandi, kena turun sungai juga. Air sungai luar. Tapi masalah kita ni tu, orang tengah berok. Tengah berok. Belah atas masalahnya bukan belah bawah. Tak ada apa. Sekejap habis lah. Tapi itulah kita nak naik, ada balance, ada baki, lalu kat depan, berhenti dulu. Pada ni dah tempat kita tunggu tu tak najis sebab tak berubah. Yang najis kawasan berubah je. Oh, kalau kita tak jadilah. Tak nak belajar itu kalau kita orang manja. Tapi kalau sebelah malam makruh. Dah kalau sebelah malam macam mana kalau nak qada hajah sebelah malam? Kalau sebelah malam nak qada hajah, kita mana qada hajah dalam bekas. Qada hajah dalam bekas. Cari bekas molek, qada hajah dalam bekas. Jangan qada hajah dalam di dalam air sungai sebab sebelah malam makruh kita qada hajah. Ni boleh buat dah qada hajah dalam bekas dah. Orang hok jam kereta masa raya bukan qada hajah dalam bekas. Dah. Ni saya tak ada pengalaman lah ni. Orang hok jam belah berjam-jam di jalan raya tu. Kalau nak kencing macam mana? Ar-ar jauh lagi. Kalau ar-ar pun nak masuk jam. Boleh masuk pun beratur panjang. Macam mana? Bukan kencing dalam bekas. Kau macam mana? Tanya orang Terengganu dak tidak jawab orang Terengganu. Orang luar macam mana? Bukan kencing dalam bekas. Gitulah. Kalau sebelah malam nak kencing dalam bekas. Kencing dalam bekas. Jangan pergi kencing di air sungai tu. Sebab apa? Makruh. Tapi kalau kencing lah, kalau nak buang air besar macam mana? Pakai pamper. Dah ada orang jam kereta berjam-jam tu. Kalau nak kencing tak apalah, dia pakai kencing dalam bekas. Tapi kalau dia nak buang air besar, pakai pamper. Pakai pamper tua. Tu Allahu a'lam lah. Kalau kena gitu sakit dah. Kau mana? Anak nak kencing, anak nak kencing mudah je. Mak pok nak kencing tu. Kalau pok nak kencing mudah, kalau kena mak nak kencing pula. Nak kencing macam mana? Wallahu a'lam lah macam mana. Tapi kalau lah kata sebelah malam, nak kencing dalam sungai makruh sebab sebelah malam walaupun air banyak sekalipun. Dia masalah kencing dalam air yang tenang walaupun sedikit, tidak diharamkan, hanya makruh juga. Yang haram adalah pandangan Imam Nawawi.
Pandangan Imam Nawawi, kalau qada hajah ke dalam air yang tenang, hukumnya adalah haram. Jikalau air itu sedikit, itu pandangan dia daif, bukan pandangan yang muhtamad. Kalau air itu sedikit, kalau qada hajah di dalam, kalau air tenang, tak sampai dua koloh air tasik itu, air itu jadi air koloh, air tasik akan jadi najis. Tapi kenapa tidak diharamkan? Berarti dia sudah merosakkan air yang asalnya suci. Sebab air itu sedikit, tidak diharamkan, hanya makruh juga kerana boleh disucikan air itu kembali dengan diperbanyakkan. Dengan diperbanyakkan. Ini cerita bab hukum. Ini cerita bab hukum, hanya dimakruhkan walaupun air tenang tu sedikit. Bila air tenang tu sedikit, qada hajah di dalam, jadi air jadi najis sebab air sedikit. Kenapa tidak diharamkan? Sebab merosakkan air. Air sedikit yang najis tu boleh disucikan kembali dengan ditambah air menjadi dua koloh. Sebab tu hanya dimakruhkan juga atau pandangan muktamad, walaupun pandangan Nabi mengatakan hukumnya haram. Di tempat bercanda milik umum, tempat orang buat yang bukan milik sesiapa, tempat milik umum, tempat orang bersembang, tempat orang ramai, bukan milik siapa-siapa, bukan milik siapa-siapa. Pada ni, bukan milik siapa-siapa. Orang duk sembang situ, kita pergi buang, kita pergi qada hajah situ. Disunatkan jangan. Kalau qada hajah hukumnya makruh. Akhirnya akan menyebabkan menyakiti orang. Sebab kita qada hajah di tempat orang yang bersembang, dah hukumnya makruh juga. Hukumnya makruh juga. Bahkan terkadang disunatkan, bukan setengah diwajibkan qada hajah di tempat orang bersembang. Kalau tempat tu orang kerja mengumpat, tempat tu orang kerja mengumpat je, kerja mengumpat, kerja namimah, adu domba contohnya. Ataupun tempat tu tempat makruh. Mana tempat main dam, tempat tu kerjaan makruh tu. Sebab kita mazhab Syafi'i, main dam, daun teruk ke, main catur ke, hukumnya makruh. Kalau mazhab Hanafi hukumnya haram. Sebab main dam, main daun teruk, main catur, mana daun teruk ni memang teruk sungguh-sungguh. Teruk. Kalau belikan, disakuk di paku tu pakai busuk ikan tu, teruk sungguh. Sebab apa? Dia punya lalai yang pelik. Orang main dam haji dia panggil tau. Dia panggil main dam, main daun teruk, main catur. Pada ni dia punya lalai tu lalai pelik. Sebab tu mazhab Hanafi menghukumkan haram. Main satranjin, catur, mazhab Hanafi hukumnya haram. Mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Jadi tempat orang duk buat tu kerjaan ni pagi pak petang orang tua haji ni. Hari-hari naik haji. Hidup main sembang situ, patut main kerja makruh. Kalau pergi qada hajat di tempat tu tidak lagi dimakruhkan. Gimana? Tahu di orang tu boleh nyakit lah. Orang tempat orang bersembang, tapi ini bukan milik siapa-siapa. Ini bukan milik siapa-siapa. Di jalanan, hendaklah tidak buang air di jalanan. Kalau buang air qada hajah di jalanan, hukumnya adalah makruh. Ada pendapat bahawa berok di jalanan, apa jadi berok pula sini ni? Bahawa berok di jalan atas robot, berok. Ada pendapat wakilah. Ai waqala ba'dul ulama, berkata oleh setengah ulama.
bahawa berok di jalanan tu hukumnya haram. Berok di jalan orang nak lalu hukumnya adalah haram. Itu kata setengah ulama. Yang mana biasanya qila ni pandangan daif. Tapi di sini ini pandangan yang muhtamad. Menasabah lah berok tengah jalan katok dia orang ni. Orang jadi terpijak tahi dia. Ada ni. Walaupun di sini kata setengah ulama waqila yahrumu taghawutu fiha, dan kata setengah ulama haram oleh berok pada jalan. Dia kata setengah ulama ni kebiasaannya pandangan yang daif. Tapi ini bukan pandangan daif, ini pandangan yang muktamad. Makruh je berok di jalan orang nak lalu, kan pelik bunyi tu. Hukumnya haram. Itu pandangan yang muktamad.